Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kebunda. Saya Husna Syaim binti Helmi ingin membentangkan cadangan tajuk kajian saya iaitu krisis-krisis politik di Sarawak pada 1987. Okey, latar belakang perkembangan politik di Sarawak adalah sangat berbeza. Politik di Sarawak bermula agak lewat berbanding Tanah Melayu. Corak pemerintahan di Sarawak agak tertutup semasa pemerintahan British. Oleh itu kita boleh lihat Sarawak bebas daripada penjajahan kuasa asing kerana British lebih menumpukan banyak ke Tanah Melayu dan menganggap Tanah Melayu itu adalah sebagai lubuk emas kepada mereka. Jadi perkembangan politik di Sarawak ini secara bekerjasama dalam semua kaum bagi mentadbir kerajaan. Jadi terdapat persefahaman dalam kabinet Sarawak. Parti politik Sarawak ini lebih kepada kepentingan sesuatu kaum. Pemimpin yang dilantik menjadikan wadah bagi menyampaikan keperluan dan kemahuan dalam kaum mereka. Dalam pada itu, kesatuan ini sukar untuk dibentuk kerana sesetengah kaum ini telah diwakili oleh pelbagai parti yang terdiri daripada kaum yang sama. Oleh hal yang demikian, Sarawak mempunyai pelbagai kaum dan tiada kaum yang boleh dianggap sebagai kaum yang majoriti. Hal ini kerana terdapat beberapa kaum yang mempunyai populasi penduduk yang banyak. Oleh hal yang demikian, kaum terbesar di Sarawak adalah kaum Dayak. Akan tetapi, majoriti mereka ini masih lagi tidak dapat mendominasi suasana politik di Sarawak. Pada tahun 1959, parti politik mula ditubuh di Sarawak adalah Sarawak United People's Party, iaitu SUPP. Jadi, sebuah rundingan yang telah dibuat oleh Ong Ki Hui, Song Kian Chok dan Stephen K.T. Keong dan beberapa pemimpin Bumiputera yang untuk menubuhkan sebuah parti politik secara rasminya pada 12 Jun 1959 iaitu SUPP. Akan tetapi pelbagai reaksi telah berlaku iaitu kaum yang menyokong ada yang mengambil jalan tunggu dan lihat sahaja. Maka dengan itu terbentuklah satu parti yang pertama telah memimpin Sarawak dan SUPP ini telah wujud dari dulu hinggalah sekarang dan ianya telah menjadi parti yang tertua di Sarawak. Akan tetapi kegagalan penerimaan SUPP sebagai parti yang mendukung kepentingan pelbagai kaum di Sarawak telah mendorong kepada penubuhan panas. Hal ini kerana pemimpin SUPP pada ketika itu adalah berbangsa Cina dan keyakinan kaum lain terhadap pemimpin tersebut adalah di bawah kepercayaan dan kewibawaan mereka. Tertubuhnya juga parti-parti lain. Selepas adanya SUPP ini, terdapat parti-parti politik yang lain iaitu seperti Parti Rakyat Sarawak PANAS yang ditubuh pada tahun 1960. PANAS ini telah diketuai oleh Abang Mustafa yang juga merupakan pemimpin Melayu yang berjaya menarik perhatian orang-orang Melayu Sarawak pada ketika itu. Pada tahun 1961 pula, tertubuhnya Sarawak National Party iaitu SNAP. Parti ini diketuai oleh Stephen Kalong Ningkan dan merupakan komuniti daripada kaum Iban. Dalam pada itu, beliau tidak mahu kaumnya dipimpin oleh bangsa lain. Oleh hal yang demikian, individu daripada bahagian kedua ini menubuhkan SNAP untuk dijadikan sebuah landasan bagi memimpin kaum mereka. Antara parti lain ditubuhkan adalah Barisan Rakyat Jati Sarawak iaitu Barjasa yang telah didominasikan oleh kaum Melayu Melanau. Parti ini adalah parti anti penyerahan Sarawak dan sempadan bahagian yang telah memisahkan mereka dengan PANAS yang terlebih dahulu berpusat di bahagian pertama manakala Barjasa ini telah bertapak di bahagian ketiga. Temenggung juga menubuhkan sebuah parti khas untuk kaum Dayak iaitu Pesaka Anak Sarawak Pesaka pada tahun 1962. Parti penghulu ini banyak pemimpinnya terdiri daripada golongan penghulu setempat.
pada tahun 1961 ini, Sarawak Chinese Association SCA ditubuhkan oleh William Scar. Parti ini merupakan parti yang dominan kaum Cina dan berperanan kepada kaum Cina bagi mengalih sokongan orang Cina terhadap SUPP. Kerajaan pertama di Sarawak ini terdiri pada SNAP, Pesaka, Bajasa dan SCA sahaja. Parti ini telah membentuk satu gabungan parti yang dikenali sebagai Perikatan Sarawak. Jadi, hanya parti ini sahaja yang dilihat dapat membentuk sebuah kerajaan. Terdapat saingan yang membentuk perikatan untuk menjadi sebuah kerajaan memerintah, iaitu ada satu pakatan lain yang terbentuk melalui SUPP dan PANAS. Jadi, selepas pilihan raya Sarawak 1963, Perikatan Sarawak ini telah membentuk kerajaan dan Ketua Menteri pertama adalah Stephen Kalonikan. Kemenangan yang dikecapi oleh Perikatan Sarawak ini adalah kerana mereka berjaya mendapat sokongan yang banyak daripada calon bebas ketika gabungan parti ini. Masih belum layak untuk bersaing bagi membentuk kerajaan. Jadi, di sini kegagalan kerajaan yang telah dipimpin oleh Stephen Kalonikan ini membuktikan bahawa beliau telah menghadapi krisis penentangan terhadap kepimpinan beliau pada tahun 1965 dan 1966. Kegagalan beliau ini telah melidakkan hak ahli pesaka yang sebelum ini banyak menyumbang kepada kemenangan Perikatan Sarawak. Akan tetapi tidak ada seorang pun ahli mereka ini dilantik dalam Kabinet Sarawak. Ketidakpuasaan ini telah merebak kepada ahli perikatan yang lain dan kerajaan yang telah ditubuhkan oleh Stephen Kalonikan ini tumbang pada tahun 1966. Pesaka merasakan diri mereka dianaktirikan, telah membentuk kerajaan baru dan melantik Tawisli sebagai Ketua Menteri yang baru setelah dipersetujui oleh Gubernur Sarawak ketika itu. Gabungan kerajaan baru ini terdiri daripada Pesaka dan Bajasa. Sebab itu, barulah disertai oleh SCA. Pada masa yang sama, Presiden PANAS telah keluar daripada parti dan memaksa ahli PANAS yang lain melakukan rundingan dengan Bajasa bagi membentuk penggabungan antara mereka. Penyatuan PANAS dan Bajasa ini membentuk sebuah parti baru iaitu Bumi Putra. Jadi, kerjasama Pesaka dan Bumi Putra yang telah menyaksikan kerajaan Sarawak diperhebatkan lagi dengan dua kuasa besar kerajaan negeri. Oleh itu, perubahan tumpuk pimpinan mula dilihat apabila pilihan raya negeri pertama pada tahun 1970 diadakan secara nyata dan menyaksikan persaingan sesama sendiri tanpa membentuk penggabungan. Parti dengan Pesaka dan Bumi Putra masing-masing menempatkan calon-calon mereka untuk bertanding. Dalam pada itu, ianya juga berlaku kepada parti pembangkang yang tidak melakukan penyatuan dengan SNAP dan SUPP. Mereka ini membawa haluan masing-masing. Saingan di antara parti ini sangat sengit dan membuatkan parti Bumi Putra ini telah mendapat sokongan dari SUPP bagi membentuk sebuah kerajaan. Pada ketika itu, Ketua Menteri yang dilantik ialah Abdul Rahman Yaakob. Beliau telah membentuk sebuah kerajaan yang bertoleransi kaum dengan memberikan peluang kepada semua kaum yang membentuk kerajaannya bagi menjawat jawatan dalam kabinet. Walaupun Pesaka kalah dalam perebutan jawatan Ketua Menteri, namun ahlinya telah diberikan jawatan timbalan Ketua Menteri. Akan tetapi, Abdul Rahman Yaakob berperanan sebagai individu yang syubuk untuk menggabungkan kaum Bumi Putra bersama dalam satu parti. Maka dengan itu terbentuklah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, iaitu PBB. Gabungan parti ini adalah di antara Pesaka dan Bumi Putra. 1974, Abdul Rahman Yaakob telah melantik Alfred Jabu anak numpang sebagai timbalan Ketua Menteri. Pada tahun yang sama, Parti Perikatan Sarawak telah digantikan dengan Barisan Nasional dalam saingan menentang SNAP. Dalam pilihan raya ini, SNAP telah berjaya menambah kerusi Dewan Undangan Negeri mereka. Melihat kepada kekuatan SNAP dalam pilihan raya, Abdul Rahman Yaakob telah memikirkan untuk menjemput SNAP menyertai mereka dan melantik salah seorang ahli dalam kalangan anggota SNAP bagi menjawat jawatan timbalan Ketua Menteri iaitu Dunstan Indawe.
Dengan itu, Abdul Rahman Yaakob telah mempunyai 3 orang timbalan Ketua Menteri. Beliau ini juga tidak mengetepikan SNAP dalam rancangannya dalam kancah politik Sarawak. Abdul Rahman Yaakob ini telah mengundur diri sebagai Ketua Menteri pada tahun 1981 setelah menghadapi banyak tentangan dari dalam dan luar PBB. Oleh hal yang demikian, jawatan Ketua Menteri pada masa itu telah diambil alih oleh Abdul Taib Mahmud. Semasa pemerintahan beliau ini, beliau menghadapi 2 krisis yang sangat besar, iaitu krisis perpecahan SNAP dan krisis MinCorp. Kedua-dua krisis ini sangat mencabar bagi beliau. Krisis SNAP merupakan krisis dalam kepimpinan parti. Dalam pada itu, perubatan jawatan presiden ini berlaku apabila presidennya, iaitu Dunstan Indawi, telah meletak jawatan dan James Wong berperanan sebagai pemangku presiden tidak mahu untuk melepaskan jawatan kepada Leo Monggi. Pada tahun 1981, Leo Monggi kalah dalam pertandingan perebutan jawatan Presiden SNAP. Daniel Tajam telah disingkirkan oleh SNAP pada tahun yang sama dan beliau ini telah menubuhkan Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS. Oleh hal yang demikian, Abdul Taib Mahmud telah dipaksa untuk menyingkirkan Daniel Tajam. Akan tetapi beliau tidak memenuhi kehendak SNAP untuk menyingkirkan Daniel Tajam ini. Walaupun Abdul Taib Mahmud ini telah membawa PBDS dalam kerajaan negeri dan juga mengekalkan Daniel Tajam, akan tetapi beliau telah dicabar oleh PBDS dalam pilihan raya negeri 1987. Dalam pilihan raya tersebut, Abdul Taib Mahmud telah kehilangan majoriti 2/3 dan nasib masih lagi menyebelahi beliau sebagai memimpin kerajaan. Dengan itu, beliau ini telah mengurangkan jawatan timbalan Ketua Menteri dengan mengekalkan anggota SUPP dan pesaka sebagai pemegang jawatan tersebut. Hal ini kerana sokongan yang telah mereka berikan semasa pilihan raya tahun 1987. Krisis kedua yang berlaku adalah krisis di antara bapa saudara dan anak saudaranya. Oleh hal yang demikian, Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Taib Mahmud sering bertelagah tentang hal-hal politik. Abdul Rahman Yaakob ini sedaya upaya cuba untuk menjatuhkan Datuk Abdul Taib Mahmud dengan melakukan pelbagai cara supaya turun tahtanya sebagai Ketua Menteri Sarawak. Hal ini kerana Tun Abdul Rahman Yaakob tidak mempercayai Datuk Abdul Taib Mahmud ini untuk memerintah Sarawak dan beranggapan bahawa Abdul Taib Mahmud ini masih lagi mentah dan tidak berkaliber dalam memerintah. Justru Datuk Abdul Taib ini tidak berputus asa untuk mendapat kedudukan yang sepatutnya dipegang. Jadi perbalahan di antara mereka ini berlanjutan sehinggalah mereka ini seolah-olah bermusuhan dan mempunyai puak-puak bagi menjatuhkan sesama sendiri. Jadi setiap apa yang berlaku ini mempunyai krisis dan plotnya yang tersendiri untuk kepentingan negeri Sarawak pada ketika itu. Objektif kajian yang saya nak kaji adalah menjelaskan tentang krisis-krisis yang berlaku di antara Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Taib Mahmud. Yang kedua, meneliti mengenai permasalahan yang berlaku di antara mereka ini sehingga boleh bermusuhan sedangkan mereka mempunyai pertalian darah sesama sendiri. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang krisis-krisis yang berlaku di MinCorp. Hal ini kerana di situlah terjadinya segala permasalahan dan kenapa berlakunya krisis yang berlaku di antara mereka ini. Kenyataan masalah dalam kajian ini adalah untuk mengetahui kenapa krisis-krisis ini berlaku antara Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Taib Mahmud. Selain itu, untuk mengenal pasti permasalahan yang berlaku di MinCorp. Jadi untuk meneliti apakah sebenarnya yang berlaku antara Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Taib Mahmud dalam kancah politik Sarawak dan kenapa Abdul Rahman Yaakob bersetuju Abdul Taib Mahmud menjadi Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu.
Metodologi kajian. Dalam sorotan kajian lepas, pengkaji mendapati bahawa banyak penulisan yang berbentuk ilmiah yang telah mengkaji mengenai politik di Sarawak antara Tun Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Abdul Taib Mahmud. Buku-buku yang menjadi rujukan adalah Sarawak Plot That Failed. Merujuk juga kepada surat khabar New Straits Times yang berjudul Defections Hit Sarawak Government. Kaedah keperpustakaan pula menjalankan penyelidikan di perpustakaan yang sedia ada, kerana di perpustakaan ini mempunyai banyak buku yang banyak untuk dirujuk dan juga terdapat surat khabar yang terdahulu di perpustakaan. Dalam dapatan kajian pula, saya menggunakan buku Chinese Politics in Sarawak, A Study of Sarawak United People's Party. Yang kedua adalah Malaysian Journal of History, Politics and Strategy Studies. Yang ketiga pula The Plot That Failed. Saya menggunakan dapatan kajian yang berikut. Okey, secara kesimpulannya, kepimpinan pada zaman Abdul Rahman Yaakob ini disandang oleh orang Melayu Melanau. Abdul Taib Mahmud juga merupakan orang Melayu Melanau. Kepimpinan orang-orang Sarawak dari zaman dahulu tidak pernah dipimpin oleh orang yang bukan daripada orang Melayu. Hal ini kerana telah menjadi adat dari dahulu lagi. Ramai tidak puas hati akan kepimpinan tersebut, tetapi ianya memberikan impak yang sangat besar kepada orang Sarawak kerana kepimpinan orang Melayu di Sarawak sangat berkaliber dan mempunyai ilmu yang tinggi dalam memimpin sesebuah negara seperti Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Taib Mahmud. Mereka ini bukanlah daripada orang-orang yang biasa, malah seorang yang sangat bijak dalam pelbagai bidang. Dapat dilihat juga bahawa sikap seorang pemimpin yang ingin memajukan sesebuah negara dengan baik dan mempunyai agendanya tersendiri untuk memajukan Sarawak pada ketika itu. Dan hasilnya, mereka ini telah membuka mata ramai orang tentang kestabilan yang ada pada ketika itu dan telah membuat orang mempercayai akan kepimpinan mereka ini. Sehingga ke hari ini, rakyat Sarawak telah mempercayai akan kepimpinan orang-orang Melayu. Banyak juga perubahan yang berlaku sehingga ke hari ini. Maka dengan itu, rakyat Sarawak mudah untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan ianya telah memberikan manfaat yang sangat banyak sehingga orang luar daripada Sarawak ini tidak berpeluang untuk mendapatkan keistimewaan yang ada di Sarawak. Keistimewaan yang ada di Sarawak itu hanyalah untuk orang-orang Sarawak sahaja. Dengan adanya keistimewaan ini, ianya dapat memperkuatkan lagi kepimpinan yang dipimpin oleh Melayu sehinggalah sekarang. Oleh itu, bagi mengekalkan kepimpinan orang Melayu ini sangat teguh sampai ke hari ini. Jadi, adakah kaum Melayu Melanau ini akan terus memimpin Sarawak pada masa akan datang nanti? Okey, dalam pembahagian contoh bab 1, saya akan menjelaskan latar belakang kajian, objektif kajian, skop kajian, sorotan kajian, pembahagian bab dan kaedah kajian. Manakala dalam bab 2 membincangkan sejarah ringkas tentang politik Sarawak, bab ini juga membincangkan sejarah tentang senario kepimpinan sesebuah parti politik di Sarawak pada ketika itu dalam membentukkan kerajaan negeri. Ianya juga tentang Ketua Menteri Sarawak dan tempoh sebelum krisis politik Sarawak 1987. Manakala dalam bab 3, ia menjelaskan titik permulaan pergolakan politik Sarawak sebelum pilihan raya 1987. Ianya juga membicarakan tentang permulaan krisis di antara Abdul Rahman Yaakob dengan anak saudaranya Taib Mahmud. Dalam bab 4 pula menerangkan tentang krisis politik 1987 dan membincangkan tentang pertemuan Abdul Rahman Yaakob di Ming Court Hotel dengan beberapa orang pemimpin Dewan Undangan Negeri Sarawak yang bertujuan menjatuhkan kepimpinan Taib Mahmud. Dalam bab 5
membicarakan tentang pilihan raya Dewan Undangan Negeri 1987 dan keputusan pilihan raya terhadap para politikal yang menentang dasar Taib Mahmud. Dan dalam bab 6 ini bab ini akan membincangkan apakah kesimpulan dan rumusan yang boleh didapati dari setiap bab dalam kajian ini yang dimulai dengan percaturan pemimpin di awal sistem politik di Sarawak, sebab dan akibat perubahan pucuk pimpinan, pergolakan politik sekitar tahun 1980-an dan kesan daripada pergolakan politik dalam rencah politik negeri Sarawak. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.